tak baik ni. Okay. Right, so kita akan teruskan semula. Okay. So untuk ini jawapan yang pertama, untuk soalan pertama jawapannya adalah B, macam yang I mention tadi. Ni B. Okay, yang kedua, which of the following alkane has the highest boiling point? So jawapannya adalah hexane. Kenapa hexane? Sebab dia adalah a straight chain alkane. Meanwhile for B, untuk B, 2-methyl-pentane, and then C, 3-methyl-pentane, and then D, 2,2-dimethyl butane, semuanya adalah dalam bentuk branch chain alkyl. Alkane yang ada branch. So bila dia ada branch, maka dia punya boiling point selalunya adalah lebih rendah. Okay, and then number 3, combustion of alkanes with excess oxygen may produce A, water and water sahaja, only water, and then B, carbon dioxide, and then C is water and also carbon dioxide, and then D is water and also carbon monoxide. So of course the answer is C, because this is under excess oxygen. Under excess oxygen. Okay, right. And then number 4, methane and chlorine react in the presence of sunlight but not in the dark. Sunlight is needed. The answer is C, the homolytic cleavage of Cl-Cl bonds in chlorine molecule. So kena ingat untuk tindak balas free radical, free radical. So dia memerlukan homolytic cleavage, homolytic of Cl-Cl bond in chlorine molecule. Start daripada situ barulah boleh berlakunya free radical mechanism reaction. Okay, right. So, and then number 5, which of the following is a propagation step in the reaction between methane, CH4 and also chlorine Cl2? Yang mana satu adalah propagation step. So, may I know untuk alkane ada berapa step of reaction? Akil Syukran, untuk alkane ada berapa step of reaction untuk topik alkane ini? Okay, Jasmina, ada berapa step untuk alkane? Kelas, sebenarnya you dengar I bercakap ke tidak? Dengar, doktor, dengar. Dengar. Itulah, ingat cakap seorang-seorang tadi kan? Orang yang ditanya semua tidak menjawab. Okay, Nur Sufia, untuk alkane ada berapa step of reaction? Sofia Izzati. Sofia Izzati, untuk alkane ada berapa step of reaction? 3, doktor. Okay, yang pertama Jasmina. Yang dah menjawab tadi Sofia Izzati. Okay, Jasmina, step yang pertama apa? Akil, step yang kedua apa? Okey, tukar orang. Adila. Step yang kedua apa dia Adila? Step yang pertama. Step pertama initiation. Okey, initiation. Wan Azalia, step kedua. Propagation. Okey, propagation. Step yang ketiga Aisyah. Aisyah Azara, step yang ketiga. Doktor, saya nak jawab doktor. Siapa tu? Akil lah. Akil, step yang ketiga apa? Step ketiga termination. Termination, okey. Yang mana satukah step yang melibatkan free radical react with free radical? Free radical reacts with free radical. Afiq Hazmi.
Step yang mana? Okey, tukar. Aisyah Azhara, step yang mana free radicals react with free radicals? Tak ada ke? Nawal, Nadia, Nawal, apakah step yang adanya reaction di mana free radicals react with free radical? Initiation. Apa dia? Kuat sikit. Initiation. Saya tak dengar. Propagation, you said? Initiation salah. Free radical react with free radicals. Propagation. Propagation salah. Bukannya propagation, tapi adalah termination. Okey, termination tu adalah, okey, kalau macam gini nampaknya ramai lagi masih tak faham dengan dengan mekanisme ya. Kalau you masih tak faham mekanisme pada muka surat 134, 135, you boleh dapat fail lagi untuk penilaian 2. Ataupun you dapat D. Kalau masih lagi nak dapat grade macam penilaian 1, masih lagi lah tak faham tu. Mekanisme, I dah mention banyak kali dah about mekanisme. Okay, kalau kita tak nak ulangi kesilapan untuk penilaian 1 yang dapat D dan F, okay, ataupun yang dapat C, kita nak dapat A untuk penilaian 2. Contohi kawan-kawan yang dapat A tu. Mesti kena faham mekanisme. Kalau saja kita sebut propagation, okay, untuk A yang ini adalah tindak balas apa? Step yang keberapa ni? Untuk A. First. Initiation. Yes, initiation. First step, mesti kena sebut initiation. Yang kedua, kita nampak ini adalah tindak balas antara free radicals species. Free radical dia ada dot. Dan juga dia react dengan a neutral species. Cl2 ni dia tak ada apa-apa free radical. Tapi sebab dia diserang oleh free radical, sebab mereka kat sini akan berkongsi elektron, dia akan kongsi, dia akan Cl ni akan masuk kepada carbon ini, maka dia akan jadi a neutral compound, manakala akannya Cl dot. Ini adalah propagation. Manakala kalau termination, nampak ni, ini adalah free radical dengan free radical. Free radical, they together untuk membentuk satu molekul. Satu molekul yang dah tak ada free radical dah. So this is termination. Okey, yang ini tindak balas apa untuk D ni? Termination. Yes, ini juga adalah termination. Termination ada beberapa bentuk. Kadang-kadang kumpulan metal react dengan kumpulan metal free radical. So, metal dengan metal menghasilkan ethane. Kalau macam ni kloro, kloro bersama kumpulan metal. So, namanya kloromethane. Jadi, you kena faham untuk mekanisme untuk chapter alkene. Okay, kita lihat pula untuk soalan subjektif. State the general formula for alkene and cycloalkene. Kalau untuk alkene, general formula is CnH2n plus 2, where n equal to 1 or more than 1, while the general formula for cycloalkene is CnH2n. Daripada sinilah you akan tahu sebenarnya untuk soalan yang pertama ini. Yang manakah adalah straight chain, yang manakah adalah kumpulan cyclic. Ingat cyclic adalah molekul dalam bentuk ring. Okay, number 2, name the following compounds according to the IUPAC system. So yang pertama adalah 2-methyl-butane. Okay, B is 3-ethyl-hexane. 3-ethyl-hexane, kalau ada permasalahan, kalau rasa macam tak faham, please let me know. Sebab for me, A dengan B ni simple. C pun mudah. Kalau masih tak tahu nak naming tu kena usaha lebih. Macam mana kita nak lebih berjaya, kita tak boleh samakan diri kita dengan kawan kita. Kita maybe kena usaha lebih lagi. Kawan kita memang jenis pandai. Dia tengok sekali dia dah faham. Tapi kalau kita rasa kita masih tak boleh catch up walaupun dah belajar banyak, dan kena gandakan lagi usaha. Okay, so dekat sini kalau kita lihat, okay, kita boleh kira daripada this carbon as the first carbon ataupun this carbon as the first carbon. Mana-mana satu, atas dengan bawah sama sahaja.
Tapi what we know is at carbon number 3, let's say we count from here, 1, 2, 3, at carbon number 3 dia ada kumpulan ethane. So kalau kumpulan ethane dia jadi substituent, namanya menjadi ethyl. Menjadi ethyl. So sebab itu, the parent, kita tengok parent dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maksudnya parent dia adalah hexane. Manakala pada carbon ketiga ada kumpulan ethyl. So sebab itu namanya menjadi 3-ethyl hexane. 3-ethyl hexane. Okay, and then yang C pula, kita lihat the longest chain dahulu. Kita boleh nak kira daripada sini ataupun kira daripada kanan, daripada kiri atau daripada kanan. Jadi kita nak pilih daripada kanan dulu. Because we know daripada sekali nampak saja kita dah tahu that we will find a substituent at carbon number 3. At carbon number 3. Sedangkan kalau kita count from left, kita akan berjumpa substituent pada carbon nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada carbon nombor 6 baru kita jumpa substituent. So kita tak boleh pilih, kita tak boleh kira carbon ni daripada sebelah kiri. So we know that the parent is octane sebab parent dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the name is 3-methyl octane. Okay, and then yang ini pula kita dah nampak bahawa if we count from here or from here or from this carbon, dia akan merujuk kepada nombor yang sama sahaja. Kenapa? Because we know that the longest chain is butane. 1, 2, 3, 4. Kalau kita kira daripada sini pun sama. 1, 2, 3, 4. Kalau kita kira daripada bawah pun sama. 1, 2, 3, 4. In which pada carbon kedua kita akan nampak dua kumpulan methyl. So dua kumpulan methyl itu, let's say kita nak kira daripada sinilah. You nampak tak my cursor kat sini? Boleh nampak tak? Bila I gerakkan. Nampak. Nampak. Right. Sekejap. I cuba untuk mencari bagaimana cara nak draw. Sebab sekarang ni I gunakan apps yang lain ni. Okay. Okay. Right. Katalah kita kira daripada sini. 1, 2, 3, 4. So pada carbon kedua ada dua kumpulan methyl. So namanya akan menjadi 2,2. 2,2 menunjukkan kumpulan methyl ada dua. Dan dua-duanya terletak pada nombor 2. So sebab tu 2 ni kena ulang 2 kali. Bukannya jawapannya akan 2-dimethylbutane. Salah. 2-dimethylbutane. Salah. Kalau dah sebut dimethyl, maksudnya methyl ada 2 kan? Maksudnya nombor pun kena ada 2. Kalau lah sini trimethyl, katalah trimethyl. So nombor dia kena ada berapa? 3. Kena ada 3. Jadi you have to be careful with that. Kadang-kadang dah betul dah nama belakang dia, tapi ramai nanti ada student nanti dijawab 2-dimethylbutane. Okay. Jadi penamaan ni I nak markah mesti kena full. Sebab mekanisme tadi ada yang faham, ada yang tak faham. Jadi siapa tadi yang I tanya dan dia realize yang dia tak faham, maka mesti kena gandakan usaha. Tugas you untuk belajar sahaja. Tak ada tugas-tugas lain, belajar sahaja. I tak nak penilaian 2, I nampak ada yang gagal. Ataupun yang dapat D. I tak nak nampak tu lagi. Okay. And then yang E pula, kita boleh nampak kat sini. It is a bit complicated. Tapi kita dah tahu, mula-mula kita kena tengok parent dulu. So katalah kita tengok daripada kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pada carbon kelima. Baru kita akan berjumpa dengan substituent. So kita tak nak. 5 tu, kalau kita compare daripada kiri, kita kira 1, 2, 3, 4 pada carbon keempat. So of course kita akan kira daripada yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katalah kita nak uji. Tengok betul-betul yang I tunjukkan cursor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katalah kita nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. That is not the longest chain. The longest chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you terus bulatkan ini menunjukkan bahawa you tahu itu adalah substituent. Terus bulatkan ini substituent. Okay? Dan kita tahu substituent terletak pada carbon keempat. So 4 dash. Dalam kurungan tak apa, kosongkan dulu, tapi kita tahu parentnya adalah octane. Parent is the octane and then the substituent is positioned at carbon number 4.
Terus letak 4 dash. And then kita buat bracket. Kenapa kita buat bracket? Sebab dia ada substituent in substituent. You dah bulatkan tadi yang ini kan? Okay. Dalam ni pun dia ada parent dia sendiri. Parent dia apa? 1, 2. 1, 2. Nampak carbon yang I tunjuk? 1, 2. Maksudnya parent dia adalah ethane. Ethane. Manakala substituentnya adalah metal. Dan metal terletak pada karbon pertama untuk kumpulan ethane ini. So namanya akan menjadi 1-methyl ethane. Tapi sebab kesemuanya adalah substituent, ethane akan menjadi ethyl. Ethane akan menjadi ethyl. Sebab tu namanya akan menjadi 4 dash in bracket. In bracket itu untuk menggambarkan substituent in substituent. Ingat tu. 1-methyl ethyl. Maksudnya dalam kumpulan ethyl ada kumpulan metal pada karbon pertama untuk ethyl tersebut. Okey, I ulang balik. Kalau dalam bracket kelihatan macam ni, ini bermaksud bahawa pada kumpulan ethyl ataupun ethane, dia ada satu substituent iaitu metal yang terletak pada karbon pertama untuk ethyl tersebut. And then sama dengan octane. Okey, tak ada jarak. You tengok semuanya rapat-rapat. Okey. And then yang F, ini senang saja. 1, 2, 3, 4, 5 pentane. Pentane. So metal terletak pada karbon yang ketiga. So namanya 3-methyl pentane. 3-methyl pentane. Itu dia punya cara. Jadi untuk penamaan bonus mesti kena betul. Sama ada you kena namakan atau you kena draw. Okey, yang ini pula. Kalau kita lihat dekat sini, kita boleh cuba dulu. Try and error. Don't worry. Ada masa untuk jawab soalan. Untuk penilaian 2, masanya juga adalah 1 jam. Jumlah markah adalah 30 markah. Okey, so dekat sini 1, katalah kita kira daripada kiri dulu. 1, 2, 3. Oh, karbon ketiga dah jumpa substituent. Teruskan 4, 5, 6, 7. I think this is the longest chain, tapi nampak ke bawah pun macam long juga. So cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Oh, 7 dengan 6, 7 lagi besar. Ini bermaksud this is the parent chain. This is the parent. This is the parent. And then metal terletak pada karbon ketiga, manakala ethyl terletak pada karbon yang keempat. Dah cantik dah tu, dah boleh faham dah tu. Jadi dalam you punya kertas jawapan, I know you dah jawab, tandakan jika jawapan you betul dan juga bulatkan. Bila you nampak soalan macam gini, yang mana parent, you ambil lah pen ataupun pensel ke, gariskan. Okay, this is the parent. Okay, this is the parent, and then you bulatkan. This is the substituent, metal and also ethyl. So we know that ethyl dan juga metal, kita kena ikut alfabet. Ethyl lebih awal berbanding M kan? E lagi awal berbanding M. Sebab itu dalam penamaan ini kita namakan dia sebagai 4-ethyl 3-methyl heptane. Ethyl kena letak sebelah depan because we follow alphabetical order. Okay, kalau you jawab terbalik 3-methyl 4-ethyl heptane, maka terus kosong markah. Tak ada markah separuh-separuh. Kalau salah terus kosong, kalau betul 1 markah untuk setiap penamaan. Okay, right. H, yang ini of course we know that the parent is ada 3 lah. So it is a propane lah, propane. So 1, 2, 3, and then metal tetap pada karbon yang kedua, metal and also metal. And then metal ada 2, maksudnya kita kena ulang 2 nombor. 2,2 dash dimethyl propane. 2,2 dash dimethyl propane. Okay, ini kena banyak berlatih. Okay, untuk I, 1, 2, 3, and then metal tetap pada karbon kedua. So namanya adalah 2-methyl propane. And then yang ini, it is very obvious, this is a cyclic alkane. So the name is methyl cyclopentane. Sebab apa? Untuk dalam bentuk cyclic karbonnya ada 5. So we know it is a cyclopentane. And then metal terletak pada any carbon. Sebab kat sini kalau kita letak 1 metal, kalau kita letak 1 metal pun dia tidak membawa maksud apa-apa. Sebab dia bukannya ada lebih daripada 1 substituent, betul? Katalah ada lebih daripada 1 substituent, maka kita kena letak number. Tapi in this case, methyl cyclopentane, metal could be dekat mana-mana carbon lah. Dekat sini carbon ke, this carbon, or this carbon, or this carbon. As long as cyclopentane tu ada 1 kumpulan metal. Okay, tak perlu letak 1 methyl cyclopentane. Tak perlu letak 1 tu. Letak je methyl cyclopentane. Okay, right. Untuk yang K pula, so kita nampak kat sini ada kumpulan cyclic. Ada kumpulan cyclic.
Okey, dan juga dekat sini kita nampak kumpulan cyclic ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. So we know that the name is cycloheptane. Cara nak ingat T ni, T, heptane kan? T7. T7. Cycloheptane. Sebab kadang-kadang ada yang confuse dengan hexane pula. Kalau hexane, S, 6, 6. Kalau heptane, T7. Okey, cycloheptane. And then kita nampak, this is a substituent. Dan kita boleh nampak bahawa dia akan ada parent, substituent ni you bulatkan, and then dia ada parent dia. 1, 2, 3. Boleh juga macam ni, 1, 2, 3 pun boleh, ataupun 1, 2, 3 pun boleh juga. Tapi kita tak nak complicated, kita buatlah 1, 2, 3 straight sajalah. And then pada parent ini, yang merupakan substituent, dia ada 2 methyl pada karbon kedua. So namanya akan menjadi 2,2-dimethyl propyl tutup kurungan cycloheptane. Ingat kenapa kita kena ada kurungan dekat sini Izzuddin? Kenapa kena ada kurungan di sini Izzuddin? Sebab ada substituent dalam sustain. Yes, kena ada substituent dalam substituent. Okey. Ini jangan pula nanti dijawab dimethyl propane. Salah. Dimethyl propyl. Jadikannya YL sebab dia adalah substituent untuk cycloheptane. Okey. Yang ini pula, kita nampak ini kumpulan cyclic dan dia ada 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. So kita lihat ia adalah cyclohexane. Cyclohexane sebutannya kan hexane. So 6 lah, ada 6 karbon lah. Itu saja je teknik untuk mengingat. Okey, so dekat sini dia adalah substituent in substituent sebab ini jadi straight chain. Contoh karbon 1, karbon 2. Dan pada karbon pertama ada kumpulan methyl. Sebab tu namanya 1-methyl ethyl cyclohexane. 1-methyl ethyl cyclohexane. Okey. Alright, and then yang M pula, okey. Dia ada kumpulan cyclic 1, 2, 3, 4, 5. Cyclopentane lah. Cyclopentane sebab dia ada 5 karbon. Okey. And then dia punya substituentnya pun karbonnya ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Dia equal. Yang dalam bentuk cyclic 5 karbon, yang dia punya substituent dia, yang kita percaya ialah substituent ataupun dia punya straight chain pun ada 5. So nama boleh jadi kedua-duanya sekali. Nama boleh menjadi kedua-duanya sekali. So it could be cyclopentylpentane ataupun pentylcyclopentane. Sebab 5 dengan 5. Sebab ingat apa hukum untuk menamakan kalau kita ada kumpulan cyclic dan juga ada straight chain? Yang mana satu akan menjadi parent. Katalah kita ada kumpulan cyclic itu dia ada yang kita nampak dia ada straight chain juga. Bila masa cyclic ni perlu menjadi parent ataupun bila masa straight chain ni perlu menjadi parent? Cari nama. Yang paling banyak karbon ke? Yes, yang paling banyak karbon. Yes, correct. Yang mana paling banyak karbon itulah yang menjadi parent. Sekarang ni 5 dengan 5, so dia equal. Okay, right. And then yang N pula, dia ada juga substituent pada kumpulan cyclic, tapi substituentnya juga adalah kumpulan cyclic. So namanya adalah cyclopropyl. Ini cyclopropane kan? So dia cyclopropyl. Cyclopropyl cyclopentane. Cyclopropyl cyclopentane. Ingat, kalau straight chain itu adalah lebih panjang karbon berbanding karbon dalam bentuk cyclic, maka straight chain itu akan menjadi parents. Okey. Ini satu lagi. Number 3, draw structures for the following compound. Dia suruh draw structure. Okay, first is 2,2-dimethyl propane. So you boleh draw dalam bentuk skeletal, ataupun you boleh draw dalam bentuk expanded. Dalam bentuk condensed, I tak suggest sebab selalunya pelajar tertinggal hidrogen ataupun terlebih hidrogen. Kalau you dah tiada sikit, you boleh buat dalam bentuk condensed. Tapi yang I cadangkan dua, expanded ataupun skeletal. Skeletal macam ni lah. Skeletal macam ni ya. Expanded di dalam bentuk kembang macam tu Okay, right. So dekat sini 2,2-dimethyl propane So it is very obvious. Ini ada 3 karbon, 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then pada karbon kedua ada 2 kumpulan methyl, atas dan bawah. Sebab tu namanya 2,2-dimethyl propane. Okay.
And then yang B pula 3-methyl heptane. 3-methyl heptane. Okay, bila you draw, most probably you akan buat dalam bentuk menegak. Mana cara nak ni? Cek kelas ni. Alright. I cuba nak draw, nak menggunakan apps ni, tapi tak tahu kenapa dia tak keluar kat sini. Okay, by the way, ini you boleh buat dalam bentuk straight lah, apa yang I maksudkan tadi kan. Asalkan kalau you buat dalam bentuk skeletal, dia punya carbon kena ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sebab kita draw menggunakan apps. Bila kita draw guna apps, dia akan automatic. Dia punya molekul tu dia akan cuba untuk kurangkan resistance, so dia berbentuk macam ni lah. So dekat sini pada karbon ketiga ada kumpulan metal, so namanya akan jadi 3-methyl heptane. Okey, yang C pula, ini adalah nonen. Kalau nonen ada berapa karbon? 9. Yes, dia ada 9. So you boleh buat straight chain dulu. 9 karbon. 1. Start. Kalau you buat skeletal, the first titik tu adalah karbon pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu yang I maksudkan lah. You boleh buat straight saja. Okay. And then pada karbon yang keempat dan pada karbon kelima, macam ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So yang ni kita kena daripada atas. 1, 2, 3, 4. Pada karbon keempat ada kumpulan ethyl. Dan pada karbon kelima pun ada kumpulan ethyl. So betul lah ini adalah molekul untuk 4,5-diethyl nonen. Iaitu pada kumpulan nonen ada 2 kumpulan ethyl sebagai substituen, iaitu pada karbon keempat dan karbon kelima. Okey, yang ini pula heptane. So kalau you nampak ada nama parent heptane, you draw dulu heptane. Draw dulu karbon. Kalau heptane dia punya parent karbonnya ada berapa? Kalau heptane ada 7. Yes, 7. Draw dulu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni dia nampak berbentuk macam ni, tapi you buat tak apa, buat je straight. 1, the first carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Mulanya you letak titik pada you punya paper, itu karbon pertama. Ini untuk skeletal. Kalau you tak confident nak guna skeletal, buat expanded pun okay. Sebab kalau expanded, you nampak karbon tu betul tak ada 7. Nanti you boleh kira betul-betul. Kalau you dah up sikit, you dah boleh faham skeletal, the first titik tu, that is the first carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam itulah. Kita kena, kalau buat skeletal, kenalah buat bawah atas kan. Kalau tak, dia tak nampak beza. Tak nampak beza, nanti nak menentukan karbon tu ada berapa. Okay. So dekat sini pada karbon keempat, you nampak ada 4 di sini kan. So you know lah pada karbon keempat I kena letak substituent. Dan substituent ni parentnya ada 2 karbon sebab ethyl . So buatlah 1, 2, 1, 2, 1, 2. And then pada kumpulan ethyl ni ada kumpulan methyl pada karbon dia yang pertama. Karbon pertama. Ingat kumpulan ethyl 1, 2. Kiranya ni the first carbon first carbon, second carbon. First carbon, second carbon. Jadi pada first carbon ada kumpulan methyl. Jangan you kira ini jadi first carbon, salah. Kalau ini jadi first carbon, you letak kumpulan methyl, so dia akan menjadi substituen apa? Kalau you anggap ini first carbon, you letak kumpulan methyl, sebab you nampak one methyl kan? Dia jadi kumpulan apa kat sini? Akan menjadi propyl. Akan menjadi propyl. So salah lah. Ini dia jadi first carbon untuk disubstituen. Okay, so far boleh faham tak? Faham. Boleh. Okay, alright. Good. Okay, ini pula adalah, okay, kita tengok dulu. Nonen. So you tahu dia punya karbon you kena sediakan berapa untuk nonen? 9. 9. Buat dulu 9.
Kalau nak buat expanded, okey, buat daripada hujung CH3, CH2, 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 CH2 sampailah karbon yang hujung sekali CH3. Tapi bilangan karbon kena ada 9 kalau you buat expanded lah. Okey, kemudian kita tahu, oh karbon kelima kena ada substituent. Karbon kelima kena ada substituent. So siap-siapkan dia. Kalau you buat skeletal, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okey, so kat karbon ni kena ada substituent. So substituentnya adalah 1,1-dimethyl ethyl. So you tahu dia punya parent untuk substituentnya adalah kumpulan ethyl. So 1, 2. 1, 2. Dan pada karbon pertama ada 2 kumpulan methyl. Methyl and also methyl kat sini. Methyl and also methyl kat sini. Okey, ini parent dia, ini parent dia, ini parent dia. Okey, itu namanya 1,1-dimethyl ethyl. Ini dan kita kat sini bracket kan, sebab nampak je bracket itu menunjukkan bahawa dia ada substituent dalam substituent. So namanya akan jadi ada macam ni lah, contohnya 1,1-dimethyl. Ingat, kalau ada sebut dimethyl, maksudnya nombornya kena ada 2, 1, 1. Bukannya akan jadi 1-dimethyl ethyl. Salah. Nampak je di, kena ada 2 nombor. Nampak je tri, kena ada 3 nombor. Macam itulah. Jadinya tolong ingat. Okey. Okey, right. Yang ini pula ethyl cyclobutane. Kalau keluar macam ni senang. Mudah saja. Draw saja cyclobutane. Iaitu ring tu kena ada 4 karbon. And then dia ada satu kumpulan substituent iaitu kumpulan ethyl. Semudah itu. Kalau keluar, sebenarnya kalau keluar penamaan kumpulan cyclic ni mudah. Okay. And then yang G pula, 1-ethyl 4-methyl cyclohexane. Kita draw dulu cyclohexane. Jangan pening-pening kepala. Draw dulu cyclohexane. Nampak saja ada penamaan. Draw parent dulu. Draw parent dulu. And then kenal pasti dia punya substituent dekat karbon yang mana. Okey, yang ini substituent dia adalah 1-ethyl 4-methyl. So kita letaklah ini sebagai the first carbon. Letak dulu kumpulan ethyl and then kira daripada sini 1, 2, 3, 4. Ini karbon keempat. So ini kita letaklah kumpulan methyl. Dalam peperiksaan, katalah you kena draw, kalau you nak letak number pun boleh untuk rujukan you sendiri kan. For me, kalau molekul tu betul, and then dapatlah satu markah. Kalaulah dia buat terbalik, dia letak kat sini ethyl, and then kumpulan methyl dia letak pada karbon kedua. Ini dah letak kumpulan ethyl kan, methyl letak pada karbon ni, maka terus salah. Dan satu lagi salah kalau you buat kumpulan cyclic tak rapat. You buat kumpulan cyclic tak rapat. You buat garis-garis and then ada jarak, dia ada lompong dalam cyclic. Itu namanya bukan cyclic, itu adalah open ring. Cyclic adalah close ring. So berjaga-jaga kalau buat kumpulan cyclic mesti kena rapat-rapat. Ni rapat daripada carbon to this carbon to this carbon to this carbon to this carbon. Tertutup semua. Tak boleh nanti dah draw betul cyclohexane. Ini kumpulan ethyl dia tu jarak pula. Kumpulan ethyl dia macam renggang daripada kumpulan cyclic. Maka markahnya terus kosong. Jadi nak draw mesti kena cantik-cantik. Dia bukanlah nak kena lawa macam mana, tapi kena jelas bila menjawab. Number 4, write all structural isomers possible from the formula C5H12. Name the isomers according to the IUPAC rule. So kat sini kita ada pentane. Sebab C5H12, pertama sekali kita buat pentane dululah. Kita buat pentane dulu. And then I ada sebut apa yang kita kena buat selepas kita dapat straight chain. Kita pendekkan parent, buat satu branch. So daripada pentane kan 5 karbon. So kalau kita pendekkan karbon dia, dapatlah 4 karbon. So of course lah dia punya parent jadi butane sekarang. And then kita letaklah kumpulan methyl pada karbon kedua. Maka jadilah 2-methyl butane. Kenapa kita kena letak pada karbon kedua, tak boleh letak pada karbon pertama? Sebab nanti dia jadi pentane. Nanti tak jadi butane. Betul, dia akan jadi pentane balik kan. Okey. Okey. Betul Bagus. Maksudnya you faham apa yang kena dilakukan. Okey, ini terletak pada karbon kedua. Katalah kita okey, kita dah buat 2 isomer. Isomer pentane dah buat, isomer 2-methyl butane dah buat. Nak buat isomer ketiga sebab I pernah pesan bahawa kita kena ubah position of the branch kepada karbon yang sebelah.
katalah you ubah metal terletak pada carbon yang ini. Apa akan jadi? Ini branch ni, you ubah pada carbon yang sebelah sini pula. Adakah akan menjadi isomer juga? Jadi sama. Dua juga. Jadi dia akan masih jadi 2-methyl butane. Betul nampaknya you faham. You nampak apa yang sepatutnya you nampak. Kalau ada siapa-siapa yang tak boleh nampak lagi, kenapa tak boleh pindah kumpulan metal kepada carbon yang ini? Aduh, itu memang kena work hard. Masih belum terlambat. Masih belum terlambat untuk you study. Betul, I'm telling you. Siapa-siapa yang hari itu tak puas hati dengan result, mesti kena usaha lebih untuk penilaian 2, mesti kena dapat A full marks. Masih belum terlambat, masih ada masa. Okay, so dekat sini, kalau kita ubah pada carbon ini, kita masih dapat 2-methyl butane. So itu bukan isomer yang ketiga. Isomer yang seterusnya adalah kita kena pendekkan lagi parent dan tambahkan branch. So daripada butane tadi 4 kan, daripada 5 dah jadi 4. Dah jadi 4. Lepas tu kena jadikan 3 pula lah. So akan menjadi propane. And then methyl buat letak pada carbon kedua dan carbon kedua. Dia akan jadi 2,2-dimethyl propane. 2,2-dimethyl propane. Okay? Right, so dekat sini dia punya isomer ada 3. You kena draw the possible isomers. Dekat buku dia bagi kita orang butane. Soalan dekat buku. Oh, dia bagi C4H10 Okey, kalau dia bagi C4H10, tak apa. Kalau yang itu jawab juga, yang ini pun nanti tolong note juga soalan tambahan. C5H12. C5H12 Okey, Doktor. Okey, right. Okay, number 5. Okay, butane has one structural isomer. Okay, sebab soalan nombor 4 ni bukan apa, dia sama dengan soalan nombor 5 kalau dalam buku lah. Maybe sebab itulah dalam soalan ni dia ubah jadi C5H12. Jadi maybe you tak jawab lagi tapi nanti boleh add on. Nanti I akan bagi skrip jawapan ini. Okay. Tujuan I bagi skrip jawapan adalah supaya you dapat untuk buat revision sebenarnya. Sebab you pelajar dewasa, you bukannya pelajar sekolah. Jadi sebab pelajar dewasa selalunya dia lebih berdikari. Dia bukannya cikgu suruh buat, okay, macam anak I lah. Buat muka surat 12, jawab soalan A, B, D, F, G, H. Macam tu kan. You bukan lagi pelajar sekolah. You kena banyak berdikari. Sebab tu kalau you usaha lebih, you dapat lebih. You usaha lebih, you akan dapat. Ingat itu. Itu memang prinsip kehidupan manusia. Usaha lebih, dialah yang dapat. Okay, number 5. Okay, draw the structure of isomer. So yang pertama of course lah butane kan. Butane kan. And then yang kedua kita shorten the parent, tambahkan satu substituent. So namanya 2-methyl propane. 2-methyl propane. Boleh ke lagi kita dapat dia punya isomer? Dah tak ada isomer dah. Sebab kalau kita cuba nak pendekkan daripada 4 jadi 3. Jadi 3 kalau jadi 2 tak boleh jadi lagi isomer dah. Nanti dia patah balik jadi butane. Okey, yang B pula. Which is expected to have lower boiling point between butane and its isomer? Explain. Ingat, soalan nombor 5, soalan yang paling favorite. Mula-mula dia suruh you draw. Lepas tu dia suruh you explain. Explain tu kena betul-betul. Explain tu kena betul. Okay, so dekat sini, yang mempunyai lower boiling point, of course yang paling banyak branch, iaitu 2-methyl propane lah. Kenapa? Because 2-methyl propane is more compact and have a smaller surface area. So dia punya keyword, perkataan compact and smaller surface area. Permukaan kawasan permukaan yang lebih kecil, smaller surface area. So it lower the strength of the intermolecular attractive forces. IAF, I ada mention sebelum ini. Cara nak ingat intermolecular attractive forces ni, kita pendekkan jadi IAF. Tapi dalam exam jangan tulis IAF sahaja. Jawab intermolecular attractive forces akan jadi lebih rendah. Sebab apa? More compact and smaller surface area. Okay. Number 6.
1-bromo 3-ethyl cyclopentane exhibits geometrical isomerism. Oh, soalan ini kita padamkan sebab apa ya? Soalan nombor 6 ini dihapuskan kerana untuk you punya level kita tak akan lihat untuk cis dan trans dalam bentuk cyclic ini. Kita akan tengok cis and trans dalam topik alkene. Ingat tak dalam topik alkene kita nampak geometrical isomerism kan? Ingat tak? Untuk topik. Ingat. So kalau topik alkene, kalau kita nak buat dia jadi geometrical isomerism, kita kena susun C double bond C tu dekat depan, betul? C double bond C dekat depan, and then dia punya substituent dia ada satu atas, satu bawah. Contoh, itu opposite. Kalau opposite dia akan jadi apa? Trans. Trans, betul, trans. Kalau dia same position, atas-atas atau bawah-bawah? Cis. Okay. Itu untuk topik alkene. Jadi nombor 6 ni, don't worry, tak perlu untuk dijawab. Number 7, explain the inertness of alkene towards polar reagent. Okay, so macam gini. Kita tahu kumpulan alkene adalah kumpulan hydrokarbon. Hydrokarbon tu polar ke non-polar? Hydrokarbon. Dania Maisara. Hydrokarbon tu polar or non-polar? Non-polar. Yes, dia adalah non-polar. Sebab itu kalau you ada kumpulan alkene yang dalam bentuk cecair, dalam bentuk liquid, kalau you campur dengan air, dia tak akan bercampur. Sebab air polar. Polar. In fact, water is the most polar solvent. Air lah solvent yang paling polar sekali. Okay, of course dia tak akan bercampur lah. Hydrokarbon confirm sebab dia carbon. Dia carbon dan dikelilingi oleh apa dia? Kalau hydrokarbon ni carbon yang dikelilingi oleh Hidrogen. Hydrogen, yes. Sebab tu dia very non-polar. Sangat non-polar. Okay, so dekat sini alkenes are non-polar compound. So polar and non-polar compounds, their molecule are not attracted to each other. So dia tak boleh tertarik antara satu sama lain. Sebab alkene non-polar, manakala polar reagent ni, dia boleh jadi contohnya air, metanol. Okey, kalau metanol tu okey, dia adalah polar solvent. Kenapa dia polar solvent untuk metanol? Sebab apa agaknya? Sebab Dia ada kumpulan sebab dia kumpulan apa? hidroksil. Apa dia? Kumpulan hidroksil. Betul. Ataupun kumpulan alkohol. Dia ada OH. Bila dia ada kumpulan OH, maka dia jadi polar. Dia jadi polar, right? Okay. So, I hope kalau keluarlah soalan-soalan yang macam nombor 7, nombor 5, di mana you kena explain, I hope you know how to explain. Okay. Nombor 8, write the equations of oxidation reaction of propane with limited oxygen. So, dia punya rule dia, kalau adanya pembakaran ataupun oxidation terhadap alkene, kalau under limited oxygen, dia akan menghasilkan carbon monoxide. Tapi nak kena betul dekat sini. Sebab dia suruh write the equation, propane kan. So, propane kat sini, added with oxygen, menghasilkan carbon monoxide dengan H2O. Tapi kita kena balancekan dia. So in this case, we need 2 mole of propane with 7 mole of oxygen to produce 6 mole of carbon monoxide and 8 mole of H2O. So ini mesti kena balance kalau you tuliskan persamaannya semasa peperiksaan. Mesti kena balance. Dekat sini sebab propane kan ada 3 carbon, ada 3 carbon. Okay. 3 carbon dekat sini. So kali dengan 2 dapat 6 kat sini, sebab itulah carbon monoxide 6CO kat sini. 6CO. Okay. And then kalau excess oxygen, dia punya rule dia mesti menghasilkan carbon dioxide and also water. So propane added with 5 mole of oxygen, so it produce 3 mole of CO2. Bezanya sini CO kan, ini CO2. So 3 mole carbon dioxide saja dihasilkan and also 4 mole of H2O. Mesti kena balance dia punya reaction. Okay.
And then number 9, write the free radical monosubstitution mechanism for the bromination of cyclohexane to give 1 bromocyclohexane. Okay. Ini tadi I ada sebut, dia ada 3 step. Nampak saja free radical. Mesti kena ada 3 step. Initiation, propagation and also termination. Okay, kat sini dia agak tricky sebab dia bagi kat sini 1 bromocyclohexane. Dia bukan bagi kumpulan alkane yang straight chain. Dia bagi you dalam bentuk cyclic. Sebab itu kena berlatih dalam study group. Ubahkan molekul kat depan ini. Apa-apa molekul asalkan dia kumpulan alkane. Kena berlatih. Buat dalam group. Jangan buat sorang-sorang. Nanti lambat untuk study. Banyak subjek you nak study nanti kan. Sekarang kita pada week 11. Kita akan periksa pada week 14. Ingat tu. Tak lama lagi. Tak lama lagi. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan ini. Belajar, berpuasa. Belajar puasa. Yang bukan Muslim pun ada amalan-amalan tertentu kan. Jadinya I hope kita kumpulan 4 ni score. Mesti boleh score punya. Untuk penilaian 2 dan final nanti. Okay, dekat sini initiation of course lah kan sebab dia kata bromination. Bromination, of course lah kita kena guna bromine. Initiation kita mulakan dengan menghasilkan free radical of the bromo. Kat sini patutnya kena ada UV ni, UV. Kena ada cahaya UV lah, UV light. So ini anak panah. Anak panah ni kena half-headed. Half-headed. Sebab apa dia half-headed? Ni nampak ni anak panah half-headed. Dia tak buat full. Kenapa dia half? 1 elektron. Yes, dia melibatkan pemindahan 1 elektron. Di mana BR dengan BR kiri kanan asalnya dia share 2 elektron. Ingat yang sharing-sharing ni 2 elektron. Tak susah untuk you faham konsep kimia ni. Kalau sharing-sharing ni 2 elektron. Sama ada 2 elektron itu kiri kanan. Tengok lengan ni kiri kanan, kiri kanan. Kiri kanan sebab ini kiri I. Okey, ini sebelah kanan I kan. Kita share elektron. Kalau kita nak buat free radical, kiri akan ambil 1 elektron. Itu jadi half-headed tu macam dalam gambar. Kanan akan ambil 1 elektron. Itu jadi half-headed. Tapi kalau kita share elektron, tapi kita buat, kita harus tengok mekanisme. Kita lihat mekanisme addition reaction. Ingat tak? Topik alkene yang kita hari tu berlakon-berlakon tu. Ingat tak? Pemindahan elektron dia adalah 2 elektron ke 1 elektron? 2 elektron. Itu nanti dia tak boleh buat half-headed, dia kena buat fully headed. Dan juga spesies yang terhasil adalah anion dan juga cation. Sebab anion tu, dia akan ambil 2 elektron. Kalau cation pula, dia tak ada apa-apa elektron. Sebab elektron dia dah bagi kepada anion tadi. Okey, itu adalah mekanisme untuk topik alkene. Sebab alkene kita boleh buat addition reaction, betul? Kenapa kita boleh buat addition reaction untuk topik alkene? Sebab ada double bond. Yes, double bond. Double bond tu rich ke poor species? Rich. Rich. Ingat tu. Kumpulan alkene, dia ada double bond. Dia ada pi dengan sigma bond. Dia rich, dia kaya. Bila kaya ini, dia akan menyerang orang yang miskin. Dia bukan miskin, bukan orang miskin, tapi yang poor electron species. Ingat lakonan kita hari itu. Okey, itu hari itu punya cerita. Sekarang kita nak fokus kepada free radical mechanism. Okey, sekarang kita dah hasilkan kumpulan radikal. Okey, dah hasilkan radikal kat sini kan? Maka radikal ini akan mula bertindak. Radikal simbol dia dot. Dot tu bila dalam exam buat jelas sikit. Jangan buat dot titik sekali je guna pen. Gitu, jangan. Buat hitamkan sikit. Bagi bold sikit. Okey, so bermulalah adanya free radical daripada kumpulan halogen. Halogen ni bromin lah. Mulalah dia akan menyerang pula molekul yang neutral. Molekul yang neutral kat sini adalah cyclohexane. Jadi kalau kita nak tunjuk dekat mana dia akan mula menyerang, kita kena buat dot-dot macam ni. Okey. Dekat sini, you nampak dot-dot. Apa tu? Dot-dot. Sebab apa kita keluarkan dot-dot kat sini? Kita nak menunjukkan bahawa nanti
one electron daripada hidrogen ini dia akan bersama dengan Br. Okay, one electron daripada hidrogen ini akan bersama dengan Br dot menghasilkan HBr. Ini menyebabkan kemudian cyclohexane akan terbiar dengan ada satunya elektron dekat sini. Boleh nampak kat sini? Ini hidrogen tetap ada. Hidrogen ini tidak diusik. Tapi kita nak tunjuk pada karbon ini dia ada 2 hidrogen. Ada 2 hidrogen. Boleh faham? Boleh faham? Boleh Boleh. Okay. So sebab pernah student tanya I, doktor kenapa hidrogen ni dah hilang? Boleh draw lah hidrogen ni. Ni. Dia takut pula kat sini dah hilang kan. Draw hidrogen kat sini. Janji dot tu tetap ada dekat situ. Dot tu kena ada juga dekat situ. Jangan hilangkan dia. Okay. So ini propagation. Propagation. And then dia akan menyambung. Ini kan dia kan dalam bentuk free radical sangat reaktif. So dia akan menyambung, dia pula menyerang Br2 yang neutral. Dia akan menyerang pula. Free radical ni dia mencari-cari. Jadi Br2 ni dia pun ada 2 elektron dia share. I dah bagi tahu konsep sharing ni 2 elektron je, jangan lebih, jangan kurang. So Br dot akan bersama dengan cyclohexane dot kat sini. Jadi dia akan masuk, akan menjadi bromocyclohexane. Manakala Br yang ini, apa dia punya nasib dia? Br ni, dia akan menjadi Br dot. Dia pula akan jadi free radical. Nampak tak? Dia pula akan jadi free radical. Okey, sebenarnya propagation ni dia akan terus berlaku. Dia akan terus berlaku. Sampailah molekul yang neutral ni dah tak ada dah. Jadi akhirnya berlakunya termination. Termination free radical dengan free radical lah. Free radical dengan free radical mudah saja. Br dot akan bersama dengan Br dot. Anak panah dia nampak half-headed arrow bersama, bertemu. Jadilah Br2. Manakala Br dot pula akan bertindak balas dengan cyclohexane dot. Ini I saja sebut cyclohexane dot. Sebenarnya kalau kita sebut dia nanti kalau masuk degree, sebutannya adalah free radicals of cyclohexane. Action sikit sebut tu. Free radical of cyclohexane. This is the free radical of bromo. Br dot. Br dot tu saja je sebut macam tu sebab nak mudahkan mencerita kat sini. So Br free radical and also cyclohexane free radical react together during determination to produce bromocyclohexane. Lepas tu ini pula dia akan bertemu dengan dia juga. Cyclohexane free radical and so cyclohexane free radical react together during termination to produce ini adalah apa nama dia? Cyclohexyl cyclohexene. Cyclohexyl cyclohexene. Sebab pada cyclohexane adanya substituen iaitu cyclohexyl. Macam itulah. Okey. Boleh faham tak untuk bahagian free radical mechanism? Soalan paling Faham. Okey, bagus Diana. I hope yang lain pun faham. Nanti dalam study group I nak supaya buat variation. You tukar. Ini jadi Cl2. Ini jadi Cl2. And then kumpulan ini you tukarlah menjadi apa-apa kumpulan alkin yang you nak. Nanti daripada situ you akan lebih kreatif ni. Jadi tak adalah you hafal saja, bukan hafal Kita kena kreatif. Apa-apa soalan ni bagi pun you kena jawab. You boleh jawab, bukannya kena jawab tu memang kena jawab. Tapi you boleh jawab. Okay, number 10, propane react with bromine to produce 2 bromopropane and 1 bromopropane. State the condition necessary for the reaction. Ni sama juga. Propane react dengan bromine. So ini tindak balas apa? Apa nama tindak balas ini? Kelas? Halo? Halo? Hello? Halogenation. Halogenation, betul. Alhamdulillah. Sebab namanya pun propane react with bromine, maksudnya kita nak membrominkan propane ini. Ataupun kadang-kadang dalam soalan dipanggil bromination. Macam soalan dekat atas ni, okay? Ni, bromination. In other word, halogenation. In other word adalah halogenation reaction. Halogenation reaction. Okay. Alright, boleh Okay, kita teruskan dekat sini. Mesti kena ada UV light lah. Okay, UV light ni terlibat masa step yang mana? UV light ini terlibat masa step yang mana? Kita cuba tengok contoh daripada yang dah ada dekat Initiation. Initiation, betul. Sebab dia kena break the halogen.
dia kena break halogen. Ingat UV bukannya terpakai masa propagation ke termination ke, dan UV tidak boleh untuk break to produce free radical terhadap kumpulan cyclohexane, tak boleh. Dia boleh break to produce free radical untuk halogen sahaja. UV itu terpakai semasa bersama dengan halogen to make the halogen to become free radical of Br. Macam ni. Okay? Okay? Ini nanti kalau you draw dalam peperiksaan, kena ada 2 sebab apa? Br dot ada 2 kan? Kena tulis 2 Br dot ataupun free radical of bromo ni kena ada 2 molekul. Okay. Presence of UV light digunakan semasa initiation, iaitu to form the free radical of halogen. Halogen tu yang paling popular digunakan adalah Cl2 dengan Br2. Okay, B. Explain why 2 bromopropane is formed as major product instead of 1 bromopropane. Okay. Kenapa dia jadi begini? Kenapa? Kita kena explain. Okay. Because the secondary free radicals are more stable than primary free radical, the ease of bromine free radical to abstract a hydrogen atom in secondary carbon atom is higher than in primary carbon atom. Thus, the major product of the reaction is 2-bromopropane. Okey, yang ini kita lihat dekat muka surat ni. Katalah dia dah lupa. Kenapalah jadi macam tu kan? Okey, ini ada dekat chapter introduction. Introduction, mari kita lihat. Siapa-siapa yang dah jumpa tu, muka surat 113, buka muka surat 113. Dah buka dah semua? Ada tak buku kuning tu? Dah. Ada. Okey. Jadi kita nampak dekat situ, dekat table 4.7 kan? Atas sekali carbon radical, carbon radical. So carbon radical dekat muka surat 113 yang paling kiri itu adalah tertiary free radical ataupun tertiary carbon radical. Lepas tu yang tengah-tengah apa? Secondary carbon radical kan? And then yang sebelah yang secondary adalah primary carbon radical, dan yang paling kanan adalah kumpulan methyl free radical. Methyl free radical. So dekat situ kalau kita lihat anak panah menghala ke kiri ke kanan yang paling stable? Kiri. Ke kiri. Ke kiri. Jadi kita nampaklah bahawa secondary carbon radical ataupun secondary free radical seperti mana tertulis dalam jawapan ini lebih stabil berbanding primary free radical. Ini dia punya keyword yang you kena jawab. If you can understand page 113, you boleh jawab. So bila dia lebih stable, okay, dia lebih mudah untuk abstract hydrogen atom in secondary carbon atom daripada berbanding dengan primary carbon atom. So sebab itulah major product adalah 2-bromopropane. Okay, sebab itulah major product 2-bromopropane instead of 1-bromopropane. Okay, right. And then kita lihat yang C pula. Write the free radical monosubstitution mechanism for the reaction. Ini pula kita nak lihatlah. Ini daripada soalan ini. Soalan panjang. Soalan ini dia bersambung kan. Ini soalan yang paling common sekali dalam peperiksaan lah. Soalan tu berangkai. So sekarang kita lihat propane dengan bromin kan. So kita buatlah reaction dia. Okay, sebab dia tulis bromin kan. So mestilah kita gunakan Br2 lah. Kalau dia tulis Cl2 tadi dalam soalan, kita guna Cl2 lah. So initiation Br and also Br. So they produce free radical of Br, 2 mole of free radical of Br during initiation. Dekat sini you tulis UV tambahan untuk you punya jawapan, tulis UV kat tengah. Atas anak panah ni tulis UV, menunjukkan ada UV light. Kena buat menunjukkan ada UV light. Okay. And then propagation mesti dimulakan dengan Br dot ataupun Br free radical tadi. Br free radical dia akan bersama dengan neutral molekul yang tak ada apa-apa free radical ini, di mana dia akan abstract. Dia akan abstract ni maksudnya cabut. Dia akan cabut hidrogen yang ada di sini. Hidrogen sini to be together with it. So dia akan menjadi HBr, manakala carbon ini pula dia akan menjadi free radical. Itulah carbon dia jadi free radical sebab apa? Hidrogen telah di abstracted by the Br free radical. Okay. And then kat sini free radical ni yang mana? HBr ke ataupun free radical of this ethyl?
propal. Ni propal ni sebab dia Propal. propal. So sambung bawah. Bawa ke bawah. Propal free radical. Sambung bawah. React dengan Br2. Tapi kita siap-siap buat dot-dotnya lah. Sebab kita nak menunjukkan pergerakan elektron itu. So dia akan abstract Br dot. Br free radical daripada Br2 ini. Maka dia pun menjadilah bromopropane. Menjadi bromopropane kat sini. Manakala Br ini apa nasib dia? Dia akan menjadi free radical of Br lah. Jadi macam ni. Okey, lepas tu kita kena sambung lagi. Dekat sini yang mana free radical? Ini ke? Ini ke free radical? Ke ini? Br. Yes, Br free radical. So sambung ke bawah. Yang mana ada radical sambung ke bawah. Ini tadi free radical kan sambung ke bawah. HBr ni dah jangan tengok dah ni, jangan tengok. Ini pun dah tak perlu lupakan dia. Kita ambil Br dot ni, Br free radical, sambung react pula dengan molekul propane tapi pada karbon yang kedua pula. Ambil pada karbon kedua. Tadi kita ambil pada karbon yang pertama. Ni, karbon 1 kan? Ambil pada karbon kedua. Siap-siap letak dot-dot dekat sini sebab apa? Kita nak mudahkan, nak menunjukkan pergerakan elektron itu. So, Br ini, Br free radical, dia akan ambil, dia akan abstract, cabut hidrogen daripada karbon ini, maka they will be together to produce HBr. Manakala ini pula akan menjadi karbon, jadi free radical karbon pada karbon yang kedua. Nampak? C dot dia pada karbon kedua. Ini C dotnya pada karbon keberapa ni? Pada karbon yang pertama kan? Ini pada karbon yang kedua. Okay. So dekat sini kita dah nampak. Okay, ini free radical. Dia akan teruskan ke bawah. So dia teruskan lagi, dia akan pula bersama dengan Br lagi. Br lagi sebab inilah kita punya sasaran. Kita kan nak buat halogenation. Betul tak? Buat halogenation. Right. So dia akan ambil Br dot daripada Br2 ini, together with it dia akan hasilkan 2 bromopropane. Hasilkan 2 bromopropane and also Br dot. So that's it. Sampai situ sahaja. Dah tak boleh buat reaction yang lain lagi. Kalau kita ulang balik, kita akan ulang balik yang asal ni tadi. Kita akan ulang balik yang asal tadilah. So dah sampai ke situ. So dalam ini, dalam propagation, kita boleh nampak kita akan ada dua. Satu 1 bromopropane, satu lagi 2 bromopropane. Tapi dalam setiap reaction ada major product. So major product you rasa yang mana? Yang ini ke yang ini? Yang ini ke yang ini? Atas ke bawah? Major product. Bawah. Bawah. Sebab apa? Dia sebenarnya merupakan carbon free radical carbon yang lebih stable. Ini sebenarnya dia punya major product. Okay, so dekat sini termination senang. Termination paling mudah. Mana-mana ada free radical tu you temukan semua. Br dot with Br dot hasilkan Br2. Okay, ini adalah free radical pada karbon pertama bertemu dengan free radical pada karbon pertama. So kat sini dihasilkan apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? So ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini cara orang Terra sebab dia gunakan structure skeletal. Kalau you masih belum common lagi dengan skeletal, gunakan expanded structure. Okay, yang ini pula, ini adalah free radical pada karbon keberapa? 2. So temukan dia, bertemu balik. Bertemu balik, so ini dia punya molekul yang terhasil. Ingat I'm telling you, kalau you belum lagi betul faham dengan skeletal, jangan cuba buat skeletal. Sebab nanti takut-takut terlebih pula dia punya karbon. Okay, tapi kalau dah boleh, you may proceed. Ini pula Br dot bertemu dengan bertemu dengan primary free radical, primary carbon free radical. Sebab ini pada karbon pertama kan. So dia akan menghasilkan bromopropane macam saya sebut tadi. Ini pula Br dot bertemu dengan secondary free radical carbon. Kan? Sebab ini pada karbon kedua je. So namanya 2 bromopropane kat sini. Ini pula adalah second primary free radical. This is the secondary free radical bertemu dengan primary free radical. So dia menghasilkan this molecule. Okay, molekulnya apa dia? Dia punya parent dia 1, 2, 3, 4, 5. So it is a heptane. So it is 2-methyl heptane. Ni 2-methyl heptane. So kalau you nampak ada macam-macam molekul yang terhasil, tetapi the major product adalah 2 bromopropane. Sebab inilah dia free radical yang paling stable sekali. Okay, and then D, explain the formation of 2,3-dimethylbutane as a side product in the reaction. 2,3-dimethylbutane. Ini tadi.
2,3-dimethyl butane. Ni dia. 1, 2, 3, 4 kan. Ini 2,3-dimethyl butane ini ya. Okay, macam mana boleh terhasil? Dia suruh explain. Mudah saja. Sebab apa? Two propane radical, secondary radical reacting with each other in termination state. Ni. Sebab apa? Nak hasilkan molekul ini tadi, kita ada two secondary free radical carbon. They meet each other. They react with each other during the termination to produce 2,3-dimethyl butane. Okey, boleh faham tak untuk jawab yang D ni? Faham. Boleh. Okey. Soalan yang D, dia boleh ubah supaya dia akan tanya, explain the formation of this. Dia boleh ubah. Dia suruh tanya, dia tanya ni pula, explain the formation of 2-methyl pentane. Ni kan, ni 2-methyl pentane. 1, 2, 3, 4, 5 pentane kan, 2-methyl pentane. Explain the formation of 2-methyl pentane. Dia suruh explain ni pula. So you boleh jawab kacang goreng kan. Because this is the reaction between the secondary carbon free radical with the primary carbon radical of propane during termination. Okay. Boleh? Kalau ada soalan apa-apa pun, you boleh fleksibel kan? You pandai kan untuk menyesuaikan dengan soalan? Boleh. Boleh, insya-Allah kan? Insya-Allah. Sebab apa? Kalau you faham konsep, keluarlah soalan tu macam-macam mana pun, patutnya you boleh jawab. Insya-Allah. Okay, number 11. 3-methyl pentane react with chlorine in the presence of UV light gives one major monochlorinated product. A, draw the structure of the major product form. Sebab kat sini soalannya 3-methyl pentane dengan chlorine pula tu with UV light. Of course lah, ini adalah chlorination ataupun halogenation. So ini dia punya produk lah. Dia suruh draw major product, gariskan major product. So dekat sini kita nampak bahawa Cl ini dia masuk kepada karbon yang keberapa? 3. Karbon yang ketiga. Kenapa dia masuk pada karbon ketiga? Sebab karbon ketiga ni paling banyak substituent. Okay. Kalau karbon pertama, substituent dia ada berapa karbon pertama? Ada berapa substituent tak untuk karbon pertama? Ni substituent dia semua kat sini. Okey, semua kat sinilah substituent dia. Okey, kalau karbon kedua, substituent dia adalah kumpulan metal ini dan juga semua kumpulan yang besar ini. So, karbon kedua ada dua karbon yang attach kepada dia. Ataupun kita boleh gunakan satu lagi konsep. This carbon attached to another carbon kan. Ini adalah primary carbon. Ini apa dia? Secondary carbon. Yang ini pula apa? Secondary carbon. Ini primary carbon. So carbon yang ini adalah tertiary carbon. Sebab itulah Cl dia akan cenderung untuk melakukan substitution. Substitution reaction dengan hidrogen yang asalnya ada pada karbon di sini. Okay. Right, and then name the type of reaction. Okay, tadi kita dah sebut halogenation, chlorination. Lebih tepat lagi kita sebut substitution reaction. Okay, substitution ni dalam bahasa Melayu adalah penukar ganti. Kita tukar ganti. Sebenarnya kita tukar ganti halogen tu dengan apa sebenarnya? Dalam reaction yang kita dah nampak, mekanisme dan sebagainya tadi. Kita tukar ganti dengan apa sebenarnya? Hidrogen dengan halogen ke? Yes, hidrogen dengan halogen. Betul tu kan. Sebab apa? Mari kita tengok balik kan. Okey, contohnya soalan yang ini. I cakap ini the major product. Ini dia punya molekul dia asal. Ini molekul asal. Ini dia punya major product, produk akhir dia. You nampak tak? Karbon ni asalnya dikelilingi oleh hidrogen kan? Tapi salah satu hidrogen ini telah diganti dengan Br. Iaitu karbon yang inilah hidrogen yang pada karbon kedua lah. Telah ditukar ganti dengan Br. Maka jelas sekali ini adalah substitution reaction of Br with hydrogen. Hidrogen kita keluarkan menjadi HBr sebab asalnya tadi kita ada 2 Br kan ni hanya. Br2 kan? Br2 kan? Okey, satu Br, Br2 contohlah Br2 ni macam ni Nak bertumbuk pula Okey, Br2 macam ni, satu Br dengan hidrogen, satu Br dengan hidrogen ni ke sana. Satu Br lagi dia akan
tukar ganti dengan hidrogen pada kumpulan alkin. Itu namanya substitution reaction, tukar ganti. I ulang banyak kali juga, alkane substitution reaction. Kalau alkin, apa reaction dia? Senyap dah. Kalau alkin, apa reaction dia? Alkin. Addition. Addition reaction. Betul. Addition reaction. Okay. Thank you very much kepada yang menjawab tu. Siapa tu? Diana? Okay. Good, Diana. Okay, alright. So, yang C pula. Okay, dah tanya ni. Apa dia punya major product. Dah tanya type of reaction. Ada mechanism. You nampak ada berapa banyak mechanism dalam chapter ni. Itu petanda dia akan masuk dalam peperiksaan mungkin. Mungkin. Sebab mekanisme ni yang kita dalam LO. Kalau ditanya, doktor, dalam exam masuk apa? Senang jawapannya. Apa yang dalam LO itulah yang masuk. Okay. Right. So dekat sini kita lihat pula dia punya mekanisme. Sebab dia tadi buat klorin kan. So kita kena buat Cl2 lah. Ya, Cl2. Siap-siap buat dalam bentuk dot-dot macam ni. Cl, Cl, and then dia akan jadi 2Cl dot ataupun free radical of Cl. And then propagation macam biasa. Okay, dekat sini, ini dia punya alkane kan, 3-methyl pentane dia tulis. 3-methyl pentane dah buat. And then, kita tahu bahawa kita nak aim kat sini, kita dah tahu mana satu major product tadi kan. Major product kita, Cl tu akan masuk pada carbon yang paling banyak substituent. Makanya kita siap-siap buat C.H. C.H kat sini. Manakala satu dot dekat sini untuk hidrogen akan bersama dengan Cl dot. Cl dot datang daripada ni. Initiation. Ingat dalam exam kena label initiation yang ini, propagation yang ini, termination yang ini. Kalau tak label nanti markahnya akan kurang sangat. So dekat sini tinggallah dia ni bersama dot dan juga HCl lah. And then dekat sini pula diteruskan dengan Cl2. Kat sini kan Cl2. Sebab kita ambil free radical daripada atas. Free radical react dengan molekul yang tak ada apa-apa lagi free radical. So Cl2 lah. Okay, Cl2 kita nampak pergerakan dot with dot kat sini. So dia hasilkan dekat sini adalah kloro akan masuk pada carbon yang paling stable kat sini. Okay, and then tinggallah dengan Cl dot. And then termination you combine saja. Semua yang ada free radical with free radical masukkan Cl2. And then free radical of the alkane react with Cl dot free radical. So dia terus menjadi kita punya major product tadi. Major product. And then kat sini pula kita punya alkane. Alkane kita yang ada free radical react with the alkane with free radical. Dia akan hasilkan molekul yang macam ini. They combine together. Nampak macam mentadu pula kat sini kan. Tapi that's it. Itulah dia dalam structure skeletal lah. Kalau you nak berlatih, buat dia dalam bentuk expanded. My advice, buat dalam bentuk expanded. Okay, alright. So class, what I want you to do, okay, apa soalan? Apa yang tak faham? Tanya. Ataupun macam rasa macam tak berapa sure. Okay. Soalan daripada Izzuddin, untuk soalan 8A. Kalau guna pecahan and jawapan jadi macam ni boleh ke? Oh, buat dalam bentuk pecahan. Bila Izzuddin, senang je. Kalau you dah nampak dalam bentuk pecahan, jadikan dalam nombor bulat je lah. Kalau you dah pandai, keluarkan dalam bentuk pecahan, jadikan dalam nombor bulat. Terus darabkan supaya pecahan tu jadi hilang kan? Izzuddin, boleh? Jawapan kena dalam bentuk nombor bulat. Pecahan tu dia sebenarnya tak salah, tapi kalau kita nak jawapan yang perfect tu terus settlekan lah, jangan dalam bentuk pecahan. Okay. Lagi, soalan lagi. Soal sebelum I soal. Lagi-lagi nama-nama yang I panggil tadi tidak menyaut tadi kan? Tapi tak apalah, maybe tengah. I tengok ramai juga yang keluar masuk ni, maybe line tak berapa jelas kan? Tak apa. Boleh, hihi. Hihi tu apa Izzuddin? Boleh pula dia buat hihihi. Okay, I akan stop dulu recording untuk kita buat Q&A ni.